Wah engkau, kemain lagi aku tengok menggelitat abang bomba. Aku lebom ke kau orang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Wah nampak? Dah bersilat. Okey, Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Sejak daripada tahun lepas aku tengok perarakan kemerdekaan ni, dia dah jadi satu event yang ramai gila orang pergi tau. Memang dah ramai orang excited. Dan aku macam terfikir tau, asal ramai sangat orang excited. Sebenarnya dulu pun memang ada ramai orang. Tapi sejak PKP ni, aku tengok macam ramai gila orang excited nak buat vlog. Semua nak pergi. Sampai sanggup tidur dekat Dataran Merdeka, dekat Dataran Putrajaya, semata-mata nak tengok perarakan kemerdekaan ni. Baguslah kan. Aku rasa mungkin ini salah satu impak positif lah yang kita boleh dapat daripada PKP ni. Sejak daripada tahun lepas, aku tengok kan, dalam perarakan kemerdekaan ni, aku tengok abang bomba dah makin famous tau. Sebab apa aku tengok kan dalam video tu kan, wah bukan main lagi kau menggelitat abang bomba. Wah kau, geram ni aku. So disebabkan abang bomba ni dah makin famous, so hari ni aku rasa aku nak ceritalah serba sedikit atau secara ringkas lah sejarah tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebelum aku nak teruskan cerita untuk hari ni, sebenarnya topik ini aku tulis untuk bulan kemerdekaan. Sebab apa, kira aku nak buat video ni sebagai tanda penghargaan aku kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah. Tapi memang aku tulis untuk bulan kemerdekaan. Tapi aku punya bingai aku tersalah susun jadual, kau tahu tak? Aku baru perasan yang sejarah bomba ni tak keluar lagi. Tapi bulan merdeka dah habis dah kan. Bulan merdeka bulan lepas. Ni dah masuk bulan 9. Aku macam astaghfirullahalazim. So aku dah tersalah susun jadual. Tapi aku macam tak apalah, kita buat juga. Sebab apa, nak tunggu merdeka tahun depan lambat lagi. Takut benda yang aku tulis ni pun dah hilang dah. Jadi aku buatlah juga. Kira aku anggap macam video ni sempena nak menyambut Hari Malaysia lah. Boleh lah aku boleh lupa pula. Tapi tak apa. Sekarang ni aku dah ingat, so aku nak ceritakan dekat korang sejarah ringkas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perkhidmatan Bomba Malaysia ni bermula dengan penubuhan Bomba Sukarela Negeri Selangor pada tahun 1883 yang diketuai oleh H.F. Bellamy dengan 15 orang anggota yang terawal. Selepas tu, pada tahun yang sama, H.F. Bellamy ni tubuhkan pula pasukan Bomba Sukarela Kuala Lumpur yang dianggotai oleh 13 orang anggota. Kemudian pada tahun 1895, pasukan ni dah jadi pasukan bomba dan penyelamat tetap di bawah Lembaga Kebersihan. Disebabkan pasukan ni function gila, jadi pasukan ni terus berkembang dekat setiap negeri dan diletakkan di bawah Majlis Pembandaran atau Lembaga Luar Bandar. Pada tahun 1898, pasukan bomba sukarela telah ditubuhkan dekat Pulau Pinang oleh syarikat Hartenberg & Co Limited. Lepas tu pula pasukan bomba dekat Perak ikut jejak langkah di mana diorang ditubuhkan pada tahun 1927. Dan sepanjang tahun 1930-an, pasukan bomba telah ditubuhkan dekat 3 negeri iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Pada tahun 1946, selepas Perang Dunia Kedua, pasukan Malayan Union Fire Service telah dibentuk dan diorang base dekat Kuala Lumpur. Tahun seterusnya pula, tahun 1947, Terengganu pula tubuhkan pasukan bomba diorang sendiri. Disebabkan orang Melayu ni menentang Malayan Union, maka Malayan Union tak dapat nak diteruskan dan akhirnya membentuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dalam banyak-banyak perkara dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu, antaranya ialah perkhidmatan bomba telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri di bawah pentadbiran Lembaga Bandaran dan Lembaga Luar Bandar dekat negeri masing-masing. Seterusnya, pada tahun 1952, Jemaah Pemeriksa Perkhidmatan Bomba telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan diketuai oleh Encik Osman bin Haji Abdul Manan. Untuk pengetahuan korang, Jabatan Bomba ni dulu di bawah kerajaan negeri tau. Jadi lain negeri, lain sistem bombanya. Contohnya dekat Pulau Pinang lain, dekat Melaka lain, dekat Sarawak lain, dekat
dekat Kelantan lain. Jadi untuk selaraskan perkhidmatan bomba ni, semua jabatan bomba dekat setiap negeri disatukan sebagai Perkhidmatan Bomba Malaysia. Dan jabatan bomba ni dah kira jabatan dekat peringkat persekutuan lah. Tapi penyatuan ni dia berperingkat tau. Dia bukan terus seluruh negeri tu bergabung jadi satu jabatan. Pada 1 Januari 1976, pasukan bomba dan penyelamat negeri-negeri persekutuan telah disatukan dan diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Lepas tu barulah Perkhidmatan Bomba Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Melaka bersatu pada 1 Januari 1977. Seterusnya pada 15 Mei 1981, Perkhidmatan Bomba Sabah dan Sarawak pula disatukan di bawah satu jabatan. Pada 8 Januari 1997, semua jemaah menteri dah bersetuju untuk ubah nama daripada Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pengumuman dan perasmian nama baru, logo dan bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat ni telah diadakan pada 21 Februari 1997 dekat Genting Highlands. Pada tahun 1998 pula, Jabatan Bomba dah ada 2 buah helikopter sebagai tanda permulaan unit udara bomba. Pada tahun 2005, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dah dapat pengiktirafan MSISO 9001-2000 dalam bidang operasi kebombaan dan menyelamat. Daripada mula-mula, Jabatan Bomba ni disatukan pada tahun 1976 sampailah Februari 2021. Bomba ni dah ada 322 balai bomba yang telah ditempatkan dekat pelbagai lokasi di seluruh Malaysia. Dan aku rasa mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, tapi aku rasa ramai yang tak tahu, Hari Bomba telah disambut pada 4 Mei setiap tahun sebagai tanda untuk mengenang jasa dan pengorbanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang banyak berkhidmat kepada masyarakat. Okey, tadi aku dah cerita pasal sejarah bomba. Okey, sekarang ni aku nak tanya dekat korang. Korang pernah tak terfikir daripada mana datangnya perkataan bomba itu sendiri? Sebab kalau kau tengok dekat US ke, dekat UK ke, atau dekat mana-mana negara luar lah, mesti sebut fire department ataupun fire brigade. Tapi kenapa kita jadi bomba? Kenapa tak jadi pasukan api ke atau jabatan api ke kan? Tapi macam lah pula bunyi dia kan. So sebenarnya perkataan bomba ni dia ada sejarah dia tersendiri. Tapi sebelum aku nak ceritakan sejarah perkataan bomba tu sendiri, kita cerita dulu by definition perkataan bomba tu. Kalau ikutkan daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan bomba ni sendiri ada dua maksud, iaitu sejenis alat yang digunakan untuk pam air ataupun pasukan pemadam kebakaran. Perkataan bomba ni dipercayai dah digunakan daripada dulu lagi, daripada zaman sebelum merdeka lagi, berdasarkan penemuan dokumen iaitu sekeping surat permohonan kepada Pemerintah Negeri Kedah yang bertarikh 12 September 1922 bersamaan 12 Muharram 1341. Dalam surat tu ada perkataan bomba air yang merujuk kepada permohonan nak buat satu jabatan bomba air untuk bantu penduduk dekat Kulim Kedah yang ditimpa bencana kebakaran. So sekarang ni aku nak teruskan kepada sejarah perkataan bomba tu sendiri. Okey, ada dua teori yang aku baca. Yang pertama sekali, perkataan bomba ni dikatakan berasal daripada perkataan Portugis iaitu bombeiros yang bermaksud pasukan pemadam kebakaran. So nampak tak pengaruh Portugis dekat negara kita ni? Sampai kita gunakan perkataan Portugis untuk jadikan perkataan dalam bahasa Melayu. Teori yang seterusnya berdasarkan interview sejarah lisan Arkib Negara Malaysia bersama bekas Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia iaitu Tuan Haji Muhammad Yusof bin Hamzah pada 14 Disember 2011 yang menyatakan jabatan ni dulu menggunakan nama Fire Brigade sebelum ditukar kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia. Kenapa ditukar daripada nama Fire Brigade kepada Jabatan Bomba? Pertukaran dan penterjemahan nama Fire Brigade dan juga beberapa perkataan teknikal yang lain yang berkaitan dengan Jabatan Bomba ni telah dibuat dalam satu kempen Bulan Bahasa Kebangsaan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang dilancarkan pada 28 Januari 1961. Untuk pengetahuan korang, Dewan Bahasa dan Pustaka pernah menganjurkan Bulan Bahasa Kebangsaan selama 6 tahun yang bermula pada tahun 1961 sampailah tahun 1966. Proses terjemahan ni telah dibuat oleh Tuan Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Noor Demon, Ji Kandiah dan seorang pegawai bangsa Cina daripada Mentakap yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai panel penterjemah. Menurut kenyataan daripada Tuan Haji Muhammad Yusof, kalau Fire Brigade ni diterjemahkan terus kepada bahasa Melayu, dia akan jadi pasukan api tau. Dan memang pelik lah bunyi dia kan, macam tak sesuai untuk digunakan sebagai satu perkataan yang melambangkan pasukan pemadam kebakaran. Dia macam pasukan api, apa benda? Macam tak kena tau. So idea nak gunakan perkataan bomba ni dikatakan berasal daripada satu alat yang digunakan untuk pam minyak atau air yang bernama gumba. Tapi alat ni hanya boleh guna untuk pam air atau pam minyak saja. Tapi dalam kes bomba ni pam air lah, takkan pam minyak pula. Kalau tembak minyak dekat api memang terbakar lah lagi rumah orang tu kan.
So alat ni hanya digunakan untuk pam air saja, tapi tak boleh nak memancutkan semula. Sedangkan bomba ni dia memang pam air, lepas tu dia akan pancutkan balik air tu dekat api supaya boleh padamkan kebakaran. Jadi tak nampaklah perkataan gumba ni dia dekat dengan perkataan bomba atau fungsi bomba itu sendiri. Jadi ada satu lagi perkataan yang digunakan, iaitu bombat, yang bermaksud menumpukan. Tapi kau rasa pelik tak jabatan bombat ataupun jabatan perkhidmatan bombat? Pelik kan? Rasa macam pelik kat telinga kau. Macam apa benda bombat ni siap? Dia macam tak sedap dan tak mesra kat telinga lah. Jadi semua panel penterjemah perkataan-perkataan untuk jabatan bomba ni bersetuju untuk buang huruf T daripada perkataan bombat tu, jadilah perkataan bomba. Okey, tadi aku dah ceritakan pasal sejarah dan macam mana nama bomba tu boleh muncul kan. Okey, so sekarang ni aku nak explain dekat korang pasal tugasan dan juga unit-unit yang ada di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat ni dia termaktub dalam Seksyen 5 Akta 341 yang menjelaskan bahawa tugasan Jabatan Bomba dan Penyelamat hendaklah termasuk mengambil langkah yang sah bagi memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran, melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran, menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraan dan pengawal seliaan yang sempurna, dan menentukan adanya jalan keluar yang cukup dari semua premis yang ditetapkan sekiranya berlakunya kebakaran. Seterusnya, Jabatan Bomba perlu menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran, melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk pelindungan nyawa dan harta semasa berlakunya apa-apa bencana. Dan akhir sekali, Jabatan Bomba dan Penyelamat boleh selain tugasnya di bawah subsection 1 melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggung kepadanya oleh undang-undang atau sebagaimana yang diarahkan oleh menteri supaya dilaksanakannya. Nampak? Aku tak boleh nak buat ayat sendiri sebab benda ni akta. Kan sekejap lagi aku main petik-petik akta kan, sekejap lagi aku yang kena saman kan, ataupun aku pula yang dianggap mempermainkan akta-akta undang-undang Malaysia ni. So mungkin akan boring sikit lah kan. Okey, jom kita pergi kepada unit-unit di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jabatan Bomba dan Penyelamat ni terbahagi kepada beberapa unit. Yang pertama kita ada Special Tactical Operation and Rescue of Malaysia, STOM. Unit ni handle insiden urban fire, search and rescue yang berskala besar, yang di luar kawalan dan yang susah nak handle. Tapi walaupun susah nak handle, tapi unit ni boleh handle. Nampak tak power dia orang ni. Yang kedua kita ada Multi Skill Team, MUST, MUST. Unit ni dihandle insiden pemadaman dan juga penyelamatan dekat hutan dan juga udara. Dan diorang juga ada kelayakan untuk menjalankan kerja-kerja penyelamatan bersama dengan pesawat. Maknanya diorang boleh gunakan kapal terbang lah. Maknanya benda-benda yang berkaitan dengan kapal terbang atau helikopter atau apa-apa yang berkaitan dengan udara lah. Diorang ada kelayakan untuk handle benda tu. Diorang dah dilatih untuk handle benda-benda macam tu. Seterusnya kita ada Hazmat Unit atau Hazmat Unit. Aku tak tahulah sebutan dia macam mana. Tapi diorang ni handle insiden yang membabitkan bahan kimia berbahaya dalam situasi kecemasan yang mengancam keselamatan nyawa dan juga alam sekitar. So maknanya benda-benda yang chemical ke, ataupun ada kebocoran chemical ataupun nuklear atau apa-apalah yang berkaitan dengan bahan kimia kan. Aku pun tak pandai sangat. Aku bodoh sikit sains ni. Benda-benda macam ni ada orang lah yang handle. Faham tak? Selalu pakai topeng gas apa benda semua tu lah. Yang seterusnya kita ada High Rise Rescue Team, HRRT. Diorang ni handle insiden yang melibatkan tempat tinggi, di mana pasukan ni dia menggunakan taktikal tali dalam kerja-kerja penyelamatan diorang. Maksudnya macam korang pernah tengok dalam TV atau dalam berita ke apa yang nampak macam bomba panjat-panjat kan, ikat-ikat tali, panjat bangunan, panjat gunung atau mana-mana lah yang menggunakan tali tu, diorang ni. Maknanya diorang ni dia punya expert dekat tempat-tempat yang tinggi. Faham tak? Maknanya diorang memang tak gayat punya orang lah. So kalau kau gayat, kau tak boleh masuk unit ni lah. Yang seterusnya kita ada Rapid Intervention Motorcycle, RIM. So RIM ni adalah satu unit untuk sampai lebih pantas ke lokasi insiden, khususnya kawasan-kawasan yang mengalami traffic jam yang sangat teruk, laluan sempit atau lokasi penempatan yang sangat padat. Okey, senang cerita lah, kalau contoh berlakunya satu kebakaran dekat satu kawasan ni dan bomba ni tahu nak pergi ke kawasan tu memang melalui traffic jam yang sangat teruk lah, yang mana kalau kereta bomba tu nak lalu, walaupun dah pasang siren ke apa, kereta memang ke tepi, tapi sangat sempit lah disebabkan terlampau padat. Jadi sempit dan mengambil masa untuk sampai. Jadi kalau mengambil masa untuk sampai, rumah tu elok-elok terbakar bumbung je, sesilap sampai tu dah tinggal rangka je. Betul tak? Jadi pergilah motor dulu supaya boleh selit-selit dan buat langkah-langkah awal untuk mencegah atau menyelamatkan daripada apa-apa bencana yang berlaku lah. Unit yang seterusnya ialah Emergency Medical and Rescue Service, EMRS. So unit ni dia akan bagi pre-medical care kepada mangsa dalam sebarang bentuk kecemasan dekat lokasi kejadian. Maybe ambulans atau pihak hospital ke apa, dia mungkin lambat sikit sampai sebab biasanya bomba akan sampai dululah kalau apa-apa bencana yang berlaku. Jadi diorang ni lah yang akan bagi rawatan
rawatan awal, dan sekiranya memerlukan rawatan yang lebih lanjut, maybe diorang akan tunggu ambulans dan terus bawa ke hospital lah. Okey, yang tu dah lain cerita. Janji function EMRS ni korang dah faham lah, dia bagi rawatan awal. Okey, unit yang seterusnya kita ada unit K9, iaitu unit pengesanan. Unit pengesanan ni dia function dia untuk mempertingkatkan keberkesanan penyiasatan kebakaran serta membantu kerja-kerja mencari dan menyelamat. Yang kedua terakhir kita ada pasukan penyelamat di air, PPDA. Diorang ni melaksanakan kerja-kerja penyelamatan dekat air seperti operasi mencari mangsa lemas. So kalau kau tengok macam berita-berita bila ada kes banjir ke, atau tali air ke, atau apa-apalah yang berkaitan dengan air, PPDA ni lah yang akan menjalankan kerja-kerja operasi bila ada mangsa lemas. So diorang ni lah yang akan pergi cari. So unit ni dia memang power lah. Dia macam orang kata apa, dia punya strength, dia punya skill dalam air tu dia memang power. Senang cerita dah macam Aquaman lah senang cerita. Faham tak? Okay, aku ni mudah nak terhibur. Yang terakhir sekali yang aku cerita, yang baru dibuka pada tahun 1998 tadi, iaitu unit udara bomba, UUB. Diorang ni melaksanakan operasi kebombaan. Nampak tak? Kebombaan melalui udara secara strategik, cepat dan berkesan. Oi, aku ni cerita banyak gelak je, banyak main ni. Tapi sorry, tapi bukan aku main tau. Aku kita cerita benda betul. Cerita benda betul. Tapi tu aku terpengaruh dengan Sam sebenarnya. Sam gelak, aku pun gelak. Okey, tamat pada cerita pasal unit tadi, kita teruskan pada aset dan teknologi yang ada pada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni ada banyak gila aset yang pelbagai jenis. Okey, first kali diorang ada 9 aset udara, iaitu helikopter Agusta 109, Agusta 139, Agusta 189, MI-17 dan MI-17 yang keempat. Bila dah cerita pasal aset udara ni, of course lah diorang akan ada pangkalan udara. So, JBPM, singkatan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diorang ada 3 pangkalan udara dekat Malaysia ni, iaitu dekat Bertam Pulau Pinang, Subang Selangor dan juga Miri Sarawak. Seterusnya, Jabatan Bomba juga ada pelbagai jenis jentera seperti Fire Rescue Tender, Light Fire Rescue Tender, Turntable Ladder, Rapid Intervention Motorcycle, Water Tanker 10,000 dan 20,000 liter, pickup lori and bus. Untuk operasi dekat air pula, diorang ada beberapa jenis bot seperti aluminium boat, Kevlar boat, amphibious rigid inflatable boat, dolphin boat, fire rescue boat, Digny rubber boat dan juga jet ski. Untuk unit pengesanan pula, diorang ada beberapa ekor anjing dalam unit K9, iaitu Pop, Frankie, Denti, Gross, Lady dan juga Blake. Setiap anjing-anjing dalam unit K9 ni, diorang ada pengalaman dan juga kepakaran dalam 4 jenis pencarian, iaitu mengesan mayat, forensik, kebakaran dan juga menjejak mangsa hidup. Contohnya, bila berlakunya bangunan runtuh ke atau tanah runtuh ke, mesti akan ada mangsa yang terperangkap. Jadi, unit K9 atau unit pengesanan ni mesti akan hantar anjing-anjing yang boleh kesan mangsa yang masih hidup dulu, supaya bila diorang jumpa dekat mana kedudukan mangsa-mangsa yang masih hidup, jadi bomba boleh selamatkan diorang dengan cepat. And after that, bila rasanya macam semua orang yang masih hidup lagi dah dapat diselamatkan, barulah anjing-anjing yang untuk kesan mayat ni, diorang pula dikeluarkan, dikerahkan untuk cari kat mana kedudukan mayat-mayat mangsa yang dah terperangkap dekat dalam kejadian runtuhan tu. Tu contoh lah. So, walaupun Jabatan Bomba ni dah berusia lebih daripada 100 tahun, tapi diorang tak adalah old school tau. Tak adalah macam mengikut kaedah lama je. Diorang berevolusi juga mengikut peredaran zaman. Jadi aku nak share dengan korang teknologi terkini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat ialah ambulans udara pertama dekat Malaysia, iaitu Emergency Medical Air Rescue Service, EMAS, yang dilengkapi dengan peralatan perubatan kecemasan dan boleh muatkan 7 orang penumpang, termasuk juruterbang, pegawai perubatan dan juga mangsa. EMAS ni akan digunakan untuk pindahkan mangsa daripada hospital ke hospital ataupun memudahkan perkhidmatan sampai dekat penduduk dekat kawasan pedalaman, menyelamatkan mangsa kemalangan dekat lebuh raya dan juga pemindahan organ. Senang cerita, EMAS ni anda katalah dekat penduduk kat kawasan pedalaman, anda kata berlakunya tanah runtuh atau jambatan runtuh. Bila lori bomba atau ambulans nak pergi ke sana, jambatan runtuh, macam mana nak pergi? Takkan kereta tu nak lompat pula? Tak boleh, betul? So EMAS ni lah akan berfungsi untuk pergi ke sana dengan lebih cepat tanpa ada halangan. Dia takkan lalu traffic light. Dekat Melaka ni banyak gila traffic light 10 km, 7 traffic light, kau tahu.
Aku dah nak menjirap dah. Satu traffic light tu dah dekat 2 minit kan. So nak sampai tu lambat. Jadi gunakan IMAS ni untuk sampai. Jadi bila berlakunya bencana, dapatlah langkah-langkah rawatan atau pencegahan awal boleh dilakukan. Ataupun macam dekat highway tadi aku cakap kan, kadang-kadang kat highway ni memang dekat negeri-negeri sekitar ada hospital, tapi dia tak sama tau kalau macam dalam negeri. Dalam negeri kita ada banyak jalan, kita ada banyak alternate route. Contoh macam jalan ni jam, kita boleh lalu jalan ni, kita boleh lalu jalan ni sampai ke destinasi. Tapi dekat highway dia tetap kena lalu tol. Dia kena pusing lalu tol baru sampai. Dia tak boleh nak gedah pokok kelapa sawit kat tepi-tepi highway tu, tak boleh. Dia tak ada jalan, dia tak boleh gedah kat situ. So dia kena lalu daripada tol, ikutlah tol mana yang paling terdekat dengan lokasi kejadian. Tapi sementara nak tunggu ambulans tu sampai, silap orang tu dah jadi tak jadi apa lah, memang jadi arwah lah silap kan. Jadi IMAS ni lah yang akan menjadi fungsi untuk sampaikan orang kata perkhidmatan tu dengan lebih cepat. Dia tak payah lalu tol, dia tak payah lalu jam, dia tak payah lalu macam-macam lah macam aku cakap tadi. Aku dah banyak merepek ni, tapi aku rasa korang faham kan apa yang aku nak sampaikan. Aku takut korang tak faham kan. Lah aku tak tahu kan, orang kata apa, kefahaman penonton-penonton aku ni kan, takut ada yang tak faham kan. Aku bagi contoh lah kan. Okey, dah makin merepek lagi. Jom kita pergi ke topik yang seterusnya. So sekarang ni aku nak share dekat korang yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni dah berjaya untuk handle macam-macam jenis kes dekat seluruh negara. Tapi aku tak nak cerita lah yang daripada tahun 1883 punya sampailah sekarang kan. Panjang lah nanti video ni, cerita pasal kejayaan je. Jadi kita cerita pasal kejayaan besar dalam tempoh yang terdekat ni, dalam 2-3 tahun kebelakangan ni. Salah satunya kejadian tanah runtuh dekat Batang Kali pada 16 Disember 2022 yang mengorbankan 31 orang mangsa, termasuk 13 orang kanak-kanak. Selain tu, bencana alam yang pernah menimpa dekat negara kita yang aku rasa semua rakyat Malaysia tahu, yang mana banjir besar yang berlaku pada penghujung tahun 2021 khususnya dekat kawasan Selangor, terutamanya Shah Alam dan juga Pahang, dan melibatkan puluhan ribu mangsa banjir dan juga 48 orang yang terkorban. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya handle kejadian kepala air dan banjir kilat dekat sekitar Gurun dan juga Yan Kedah pada 18 Ogos 2021 yang dah menjejaskan lebih 10 buah kampung dan juga kawasan perumahan. Dan yang terakhir sekali, apabila berlakunya satu wabak yang melanda dekat seluruh dunia iaitu COVID-19. Aset jentera dan anggota bomba telah digerakkan ke seluruh negara untuk bagi bantuan dalam membendung penularan dan juga pembasmian wabak COVID-19. Jasa dan sumbangan Jabatan Bomba dan Penyelamat ni bukan untuk dalam negara je. JBPM pernah juga bagi bantuan besar dekat negara-negara luar. Contohnya masa kejadian gempa bumi dekat Turki pada awal tahun hari tu, specifically pada Februari 2023, pasukan storm dengan agensi keselamatan yang lain telah dihantar untuk bantu dalam pencarian mangsa gempa bumi dekat Turki. Selain daripada jasa dan juga pengorbanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni, diorang juga ada satu pencapaian yang sangat membanggakan. Laporan Kosmo yang disiarkan pada 8 Mei 2023 menjelaskan, dalam tempoh 3 bulan sejak Januari 2023, maksudnya 3 bulan Januari, Februari dengan Mac 2023, dalam tempoh 3 bulan ni Jabatan Bomba dah berjaya selamatkan harta dengan nilai anggaran RM5.5 bilion ringgit, dan juga diorang merekodkan kerugian harta benda sebanyak 847,297 juta dalam kejadian kebakaran dekat seluruh negara. Seterusnya, laporan daripada Harian Metro pada November 2019, Jabatan Bomba menjadi top 3 yang terbaik dalam kategori repeat off lepas diorang kalahkan 10 pasukan yang lain dalam Global Firefighter and Paramedic Challenge Singapore yang diadakan pada 18 sampai 23 November 2019. Dan yang terakhir sekali, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menerima anugerah emas tertinggi dalam pertandingan Anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah AIGA yang dianjurkan Institut Integriti Malaysia pada tahun 2022. Jadi begitulah cerita dia pasal sejarah, latar belakang, jasa, kejayaan dan pencapaian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi kalau kita tengok kan daripada apa yang aku ceritakan tadi, memang patutlah kita bangga dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kita ni, sebab diorang ni memang banyak gila berkhidmat untuk masyarakat. Sebab apa? Bila apa-apa kecemasan yang berlaku, diorang ni lah yang akan sampai dulu. Dan yang paling penting sekali, aku nak bagi tahu kat korang, ada satu, dah banyak kali sebenarnya aku tengok, aku rasa korang pun pernah dengar yang mana ada anggota bomba yang terkorban dalam usaha untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap ataupun mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana alam. Dan jadi korang nampak tak betapa mulianya dan betapa besarnya jasa diorang kepada masyarakat, terutamanya dekat negara
negara Malaysia kita ni. Jadi aku rasa tak menjadi satu kesalahan dan aku rasa tak pelik pun untuk kita sebagai rakyat Malaysia berbangga dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Walaupun masa perarakan kemerdekaan tu aku tengok kan yang menggelitat kan, menjerit abang bomba kan. Padahal kau bukan main seronok lagi tengok bicep dia kan. Bukan main gatal lagi kau. Wow. So aku rasa kita sebagai rakyat Malaysia memang patut menghargai anggota-anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. So begitu je lah cerita dia. So andai kata korang ada pendapat, pandangan atau nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan video ni dan korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe membership Keluarga Gigi Emas kalau korang nak tengok lebih awal video-video aku yang baru. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik disebabkan konsep aku yang baru ni. Dan terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Nampak? Aku sekarang dah hyper sikit.